So guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah video sebelum 90 minit bermulanya perlawanan. Minta maaf, lewat sikit aku keluarkan video ni. Baru sampai dari balik kampung bini aku lah di Semenanjung yang kamu tengok video sebelum ni. Jadi sekarang aku tengah memerhatikan beberapa cerita yang diperkongsikan daripada Google Search untuk persediaan Sabah FC bagi perlawanan yang akan berlangsung pada esok hari di Stadium Temerloh lah untuk pusingan timbal balik Piala Malaysia, di mana sekarang ni sebenarnya kita tahu kita berada dalam keputusan agregat satu sama hasil daripada perlawanan di Stadium Likas tempoh hari. Jadi ini betul merupakan satu perlawanan yang cukup mendebarkan dan menjadi tanda tanya lah, of course, untuk ke semua peminat Sabah FC dan juga peminat Seri Pahang, dan of course untuk semua peminat bola sepak tempatan kita untuk mengetahui siapakah bakal menyaingi JDT di akhir perlawanan Piala Malaysia ini, di mana sebenarnya kita tahu keputusan telah kita perolehi 2-1 perlawanan timbal balik tersebut membuatkan agregat menjadi 6-1 pada perlawanan itu. Kalau aku dah silap betul kah? Ya, 4-0 lepas tu 2-1. So 6-1 lah pada perlawanan tersebut. Tapi itu adalah perlawanan yang kita memang sudah jangkakan lah. So untuk perlawanan Seri Pahang dan juga Sabah FC ini adalah satu benda yang kita tidak boleh menjangkakan sekarang ni. Walaupun kita menaruh kepercayaan yang Sabah FC akan menempati tiket ke perlawanan akhir. Cumanya kita tidak boleh menyangkal juga advantage yang dimiliki oleh Seri Pahang. Beraksi di halaman mereka sendiri dan dikatakan tiket habis dijual pada perlawanan tersebut. Lebih kurang begitulah. So of course kedua pasukan sekarang ni ingin memiliki slot perlawanan akhir tu. Walaupun perbezaan prestasi antara kedua pasukan cukup berbeza, tapi of course sekali lagi Seri Pahang ingin menggunakan advantage mereka selaku tuan rumah bagi perlawanan ni. Dan sebenarnya kita tahu Seri Pahang juga tidak akan dapat menuruni satu antara key player mereka, itu Manuel Hidalgo, oleh kerana dilayangkan kad merah pada perlawanan pertama sewaktu menentang Sabah tempoh hari. Manakala untuk Sabah FC pula, perkongsian dikeluarkan oleh Makan Bola mengatakan status 3 pemain resahkan Sabah FC. Okey, pemain tersebut adalah Stu, Park dan juga Gary Steven Robert. Terus terang aku katakan aku tidak risau dengan dua pemain lah, itu Park Tisu dan Gary Steven Robert. Tapi ketiadaan Stu adalah merupakan salah satu macam mana cakap, dia adalah player yang patut berada di kesebasan utama kerana dia juga antara player yang mampu untuk menjaringkan gol. So tanpa ada Stu dalam perlawanan ni, mengurangkan lagi chances kita untuk menjaringkan gol. Lebih kurang begitu. Di situ aku tengok perlawanan ni lah. Untuk Park Gary, kita tahu derang ada dua individu yang jarang sekali diturunkan sekarang ni oleh kerana satu kecergasan mereka tidak berada di tahap yang sesuai untuk diperturunkan atau diturunkan dalam perlawanan. Dan satu lagi kita kena ingat, setiap kali Sabah FC mengeluarkan news, lepas tu bila kamu tengok list pasukan yang ke perlawanan tersebut, ada mereka disenaraikan. So, tapi itu pun kita kena ingat juga, sekiranya mereka disenaraikan, maksudnya mereka boleh beraksi tapi bukan beraksi secara penuh dan membuatkan minit permainan mereka kurang pada perlawanan. Dan sekiranya mereka diturunkan selaku kesebelasan utama, itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Martin Stano dan perlu kita pergunakan sebaiknya apabila pemain tersebut berada di padang lah. Lebih kurang macam tu. So terpulang kepada Martin Stano sekarang bagaimana untuk melihat kecergasan mereka lah. So antara tiga tu, Stu adalah individu yang paling aku risau lah sekiranya beliau tidak dapat diturunkan oleh sebab reason yang aku mention sebentar tadi. So antara news-news lain juga adalah seperti Sabah FC buru impian beraksi di pentas final Piala Malaysia. Sabah FC mesti habis-habisan di Temerloh. Dan satu lagi, Sabah harap tidak hujan lah di Temerloh. So hujan bagi aku dia bukan merupakan satu penghalang untuk Sabah FC. Pasal Sabah FC pun kalau kita tengok daripada segi latihan yang mereka lakukan, mereka juga berlatih di waktu hujan. Cuma apa yang memberi impact untuk hujan ni nanti adalah corak permainan lah. Itu saja, kita tidak akan melihat corak permainan yang bakal menghiburkan. Karena kalau hujan ni of course banyak miss passing lah, miss place lah,
long ball lah, benda-benda macam tu. So perlawanan akan menjadi sikit terbantut. Itu reason yang hujan lah. Tapi kalau hujan tu boleh membantutkan atau menidakkan peluang Sabah FC, aku rasa benda tu tidak akan berlaku. Dan satu lagi kita kena tengok juga, kita dah mau perlawanan ni cancel. Lebih kurang macam tu. Kita mau perlawanan ni terus disambungkan. So kita berharaplah hujan tidak akan mengganggu pada perlawanan ni. So itulah dia guys, news terkini untuk persediaan perlawanan Seri Pahang dan juga Sabah FC bagi menentukan pasukan mana yang bakal menempati tiket ke final untuk melawan JDT pada perlawanan tersebut. So bagaimana pula pendapat anda sekali lagi untuk persediaan Sabah FC dan juga kemungkinan besar ada 3 player yang dapat diturunkan dalam perlawanan ni? Kamu letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi kita di video seterusnya guys. Assalamualaikum dan ya, aku mengharapkan kita ke final lah. Finally setelah 22 tahun.